Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zarim Bizaili, nomor metrik BE 2110695. Dan soalan yang akan saya bentang adalah soalan nomor 13, yaitu sejauh manakah penulisan akademik yang baik boleh mempengaruhi pandang dunia masyarakat dan pembuat keputusan berkaitan sesuatu dasar atau program pembangunan yang akan dilaksanakan. Beri contoh karya agung atau utama tersebut. Jika ada satu buku yang dapat menyatukan serta membahaskan ketamadunan, sejarah, serta pembentukan teori-teori sosial kemanusiaan dengan penyataan yang mendalam, ia adalah buku Al-Muqaddimah atau The Muqaddimah, karangan Ibnu Khaldun. Buku Al-Muqaddimah merupakan buku yang telah memberi sumbangan besar dalam bidang keilmuan Islam, khususnya merintis kajian ketamadunan sehingga ketokohan Ibnu Khaldun ni turut diakui oleh sarjana barat. Curahan idenya yang segar dan asli dalam karya tersebut syarat dengan ilmu-ilmu yang dicerakinkan, sehingga akan menjadi dasar bukan saja kepada bidang tamadun, bahkan juga merentasi pelbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sains sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Al-Muqaddimah ini juga memiliki perbahasan dan pandangan ruang lingkup yang luas yang dipanggil sebagai prolegomena, yaitu pengantar dari syaran kitabnya yaitu Al-Ibar, wa Diwan Al-Mubtada, wal Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab, wa al-ajam wa al-barbar wa man asyaruhum min dhawi al-sultani al-akbar, yang bermaksud kitab teladani dan arsip sejarah zaman awal dan zaman akhir yang membincangkan peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, bukan Arab dan barbar, serta pemerintahan raja-raja besar yang sezaman dengan mereka. Ibnu Khaldun banyak memperkatakan mengenai ilmu-ilmu ketamadunan dengan bersandarkan kepada penelitian kritikal beliau terhadap tamadun yang dibina oleh masyarakat Arab pada zamannya. Menurut beliau, sejarah adalah maklumat tentang organisasi sosial manusia. Ia adalah serupa dengan peradaban dunia, yang mana ia berkait rapat dengan sifat-sifat sunnah jadi peradaban. Antaranya sebagai contoh keganasan dan kelembutan, perasaan dalam satu golongan, yaitu semangat kekitan, asabiyah, dan penguasaan sesuatu golongan menundukkan golongan yang lain. Al-Muqaddimah banyak membincangkan mengenai jatuh bangun sesebuah tamadun. Walaupun perbincangan beliau tertumpu kepada ketamadunan bangsa Arab, namun didapati pandangan yang dibawanya adalah relevan dan dapat diterjemahkan untuk hampir keseluruhan tamadun yang terbina dari dahulu sehingga kepada ketamadunan yang sedang terbina kini. Tidak lupa juga Al-Muqaddimah ini mempunyai pelbagai perbahasan, contohnya seperti yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem pendidikan, ekonomi, sosiologi, etnik, dan lain-lain lagi. Boleh dikatakan ia meliputi segenap aspek yang terbagi dalam 6 bab dalam satu buku. Dengan kepelbagaian syarahan dalam buku ini, saya akan meringkaskan salah satu penulisan ilmu yang saya dapati dan pelajari di dalam buku ini, yang mana berkaitan pemerintahan dan peradaban. Ibnu Khaldun dalam perbincangannya mengenai peringkat-peringkat perkembangan peradaban dalam karyanya Al-Muqaddimah didapati menyentuh mengenai kitaran pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun, pada peringkat pertama, kelahiran sesebuah peradaban yaitu sejurus selepas berlaku peralihan kuasa daripada tampuk pemerintahan sebelumnya. Pemerintah menjadi contoh dan teladan kepada rakyat selain bersikap adil dan saksama dalam mempertahankan hak milik rakyatnya. Pemerintah juga akan cuba menyesuaikan diri dengan sentimen dan kehendak rakyat serta berkongsi kuasa dengan mereka. Hasilnya, semangat asabiyah yang telah diterjemahkan kepada beberapa istilah seperti semangat kekitaan atau social solidarity dalam kalangan rakyat sangat kuat pada peringkat ini. Pendek kata, wujud hubungan timbal balik yang harmoni antara pemerintah dan juga rakyat. Apa yang disuarakan oleh Ibnu Khaldun mengenai keadilan pemerintahan sebagai tonggak keharmonian negara adalah selaras dengan nas daripada Quran dalam surah An-Nisa ayat 58 yang secara umumnya menyeru keadilan, yaitu ayatnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada manusia, dan apabila kamu berhukum maka hendaklah kamu menghukum dengan seadil-adilnya. Ibnu Katsir mentafsirkan adil dalam ayat ini sebagai bermaksud mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melalui pemikiran yang dibawa oleh Ibnu Khaldun dan pengalaman pemerintahannya dalam jatuh bangunnya kerajaan dahulu, maka terbinanya antaranya sebuah model 3 tahap perkembangan kerajaan, yaitu teori kitaran Ibnu Khaldun, yaitu tahap pertama adalah tahap awal ataupun kelahiran yang dicirikan oleh perasaan kekitaan atau asabiyah bagi memenuhi keperluan asas. Tahap kedua adalah tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem berkerajaan yang melahirkan golongan pemerintah yang berbeza kehidupan mereka daripada rakyat jelata. Kemudiannya disusuli oleh pertumbuhan bandar. Dan yang tahap ketiga adalah tahap yang lemah atau kejatuhan yang disebabkan oleh peningkatan kemewahan dan kelunturan semangat kekitaan, yaitu asabiyah. Ini membawa kepada perpecahan politik dan ekonomi. Ini kerana pada peringkat ketiga, bila sesebuah negara mewah
kecenderungan masyarakat adalah lebih tertumpu kepada kepribadian ego mereka dan status mereka yang tersendiri, dan menyebabkan tidak satu hati atas dasar setiap di antara mereka mempunyai kepentingan dan hak tersendiri. Melalui teori ini, Ibnu Khaldun mengekspresikan kehebatan atau kekuatan semangat kekitaan, asabiyah, dalam sesebuah bangsa yang dapat menentukan jatuh bangunnya sesebuah tamadun itu. Sandaran ilmu ini tidak termaktub khas untuk beragama Islam saja, kerana apa yang coba disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini adalah betapa asabiyah itu, semangat kekitaan, membawa kepada kebersamaan menjadi satu, menuju matlamat yang satu juga. Cebisan ilmu ini tanpa kita sedari, ia menjadi satu praktik di setiap negara, lagi-lagi di Malaysia, yang mana betapa kita ni menerapkan semangat kekitaan dan kebersamaan walaupun datang daripada kepelbagaian etnik, bangsa dan agama. Kerana bila wujudnya kekitaan di dalam kalangan masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi satu dan harmoni. Buktinya Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai bilangan etnik yang terbanyak di dunia, dan kita hidup dalam keadaan sejahtera, dan buku Al-Muqaddimah ini membuktikannya. Secara keseluruhan, meskipun buku Al-Muqaddimah ini ditulis pada tahun 1400, ia masih relevan sehingga ke hari ini dan masih menjadi bahan rujukan, dan pelbagai individu, kumpulan dan badan besar menjadikannya sebagai manual dan pengantar dalam keilmuan mereka, tidak kira dalam sejarah, sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Bila sesuatu penghasilan penulisan itu datang daripada kejujuran intelektual dan kematangan pengalaman serta kefahaman yang mendalam, tanpa sebarang tapisan, tidak mustahil ia menjadi salah satu karya agung yang memberi manfaat sejagat sehingga ke generasi hari ini.